Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita dapat berkumpul meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan ini termasuk daripada salah satu amalan yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah hari tadi saya urus satu jenazah. Bukan orang Perlis lah, tapi dia mari sakit sini, dia meninggal sini. Al-Quran menyebut tentang kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita yang hidup ini betapa kematian itu amat dekat dengan kita, sehingga kan kita tidak mengetahui di manakah kita akan mati. Kita tidak boleh merancang dan kita tidak boleh menjangkakan di bumi manakah kita akan bersemadi. Mungkin jauh ribuan batu daripada tempat asal kelahiran kita. Mungkin juga di kampung kita sendiri, ataupun mungkin di tempat yang kita hanya singgah sebentar. Al-Quran menyebut, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Pertama, Quran kata tidak ada mana-mana manusia yang boleh menjamin sama ada dia bangun ataupun tidak esok. Ghadan, kan kita duk baca niat nawaitu sauma ghadin kan, kita tak tahu esok kita bangkit ataupun tidak. Quran kata kita tak tahu, hatta siapa pun tak tahu. Betapa lemahnya manusia ini, dekatnya dengan kematian, hampirnya dengan maut. Dia tidak boleh menjamin walaupun hanya untuk esok. Apakah kita masih lagi boleh nak jamin untuk minggu depan, lusa, bulan depan, tahun depan, walaupun kita berada di penghujung bulan 11? Itu suatu masa yang panjang, tuan-tuan. Yang nak terbit matahari esok ni pun kita sudah tak boleh untuk nak menjamin, apatah lagi lebih daripada itu, kan? Kemudian Quran mengingatkan kita, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada mana-mana manusia, hebat bagaimanapun ilmu yang dia ada, dia tidak boleh menentukan dan dia tidak boleh mengetahui di manakah bumi yang akan dia mati di situ. Mungkin kita banyak adik-beradik di Perlis, tapi kita mati di luar daripada Perlis yang mungkin tak ada siapa pun kenal kita. Mungkin kita diuruskan itu kerana kita orang Islam, atas persaudaraan ukhuwah Islamiah, orang urus kita, bukan adik-beradik kita. Macam tadi mati di Perlis, bukan ada adik-beradik sangat pun, kan? Demikian manusia itu, dia tidak boleh menentukan. Macam kita sebut, kita boleh merancang, kita bolehlah dalam arti kata berharap untuk mati di kampung kita, mati di negeri kita, mati dekat adik-beradik kita, mati di rumah kita. Itu hanya jangkaan, rancangan dan harapan kita. Tetapi adakah kita boleh menentukan ia berlaku sebagaimana kehendak yang kita inginkan? Sama sekali tak mungkin, kerana ia telah tertulis dan tercatat di sisi Tuhan Jalla wa'ala.
Maka sebab itu tuan-tuan, menyedari hakikat hidup ini terlalu singkat, maka gunakanlah masa yang ada ini untuk kita menanam sebanyak mungkin kebaikan. Saya mulakan muqaddimah kepada kuliah ini kerana hadis yang akan kita baca ini berkaitan dengan apa yang saya sentuh di awal tadi. Mudah-mudahan tuan-tuan semua dan saya sendiri dapat merenungi hakikat hidup ini. An Adi bin Hatim radhiyallahu an qal, daripada Adi bin Hatim, dia ni asalnya Kristian, Adi ni, kemudian convert masuk Islam lah. Dia jadi sahabat lah, Adi bin Hatim. Kita macam tu lah tuan-tuan, kadang-kadang awalnya lain, hujungnya lain. Adi Salman Al-Farisi, boleh kata majoriti sahabat yang besar ni asalnya bukan Islam, kan? Boleh kata majoriti ya, kan? Dan kebanyakan sahabat ni kalau kita tengok sejarah latar kehidupan mereka bukanlah orang bagus. Bahkan kalau kita tuan-tuan tengok, sebahagiannya lewat masuk Islam di hujung-hujung usia, seperti Abu Sufyan, bapa kepada Muawiyah. Dia masuk Islam ketika mana peristiwa pembukaan kota Mekah. Tu pun di atas beberapa sebab lah. Pertama, kerana Mekah dah ditawan, dia tak boleh nak buat apa, akhirnya dia masuk Islam. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Abu Sufyan. Ramai juga yang masuk Islam, artinya yang sedang lewat ni, yang dapat hidayah hujung-hujung hidup ni, dekat-dekat nak mati ni. Tapi alhamdulillah, kan? Sebab itu Nabi ingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutup. Segala amalan, perbuatan kita yang kita lakukan ini bergantung kepada bagaimana kesudahan hidup kita. Bagi orang yang melakukan kebaikan pada waktu sekarang ni, tuan-tuan yang buat baik ni, bila kita dengar hadis ini, dia memberikan suatu ingatan bahawa apa kebaikan yang kita lakukan tidak semestinya kekal sehingga ke penghujung. Itu bagi kita. Bagi mereka yang tidak melakukan kebaikan, masih lagi belum berada di atas landasan yang sedang kita lalui ini, memberikan suatu khabar yang baik untuk mereka bahawa mereka masih ada peluang untuk bersama-sama dengan kita. Dia ada pro dengan kontra. Orang yang memang baik dah, dia kena beringat lah. Orang yang tak start lagi, jangan bimbang, masih ada ruang. Sehinggalah kata Nabi, malam yugharghir. Perkataan yugharghir, iaitu penutupnya apabila sampai nyawa di halkum kita. Itu adalah penamat kepada kehidupan ini. Artinya kita masih lagi perlu berjuang. Saya dan tuan-tuan, hidup adalah perjuangan. Kita mesti berjuang. Sampai bila? Sampai datangnya salam yang terakhir daripada malaikat bila dia mari kat kita, Assalamualaikum ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Apabila kita mendengar daripada telinga kita satu lafaz yang keluar daripada mulut malaikat, memberi salam dan menyebut kita dengan ucapan jiwa yang beriman, ketahuilah wahai saudaraku bahawa itulah tanda hidup ini sudah sampai di penghujungnya. Artinya segala perjuangan kita, istiqamah kita,
ujian kita telah sampai kepada penghujung. Kita hanya sedang menanti untuk mendapat balasan. Kan? Sekarang ni kita kena kerja lagi ya? Kan? Kata Adi bin Hatim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhum rabbuhu yawmal qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu thumma yanzuru ash'ama minhu fala yara syai'an illa syai'an qaddamahu thumma yanzuru tilqa wajhihi fatastaqbiluhu an-nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harran nar walau bisyikki tamratin falyaf'al. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey? Apa maksud hadis ni? Nabi kata, ma minkum min rajulin, tidak ada mana-mana manusia, min rajul ni lelaki lah, tapi dalam Quran ke dalam hadis ke bila dia sebut lelaki, dia juga merangkumi wanita. Artinya Nabi kata tak ada mana-mana orang yang beriman yang akan terlepas daripada apa? Illa sayukallimuhum rabbuh, yang mana setiap daripada kita ini akan diajak oleh Tuhan untuk bercakap dengan dia. So peristiwa ini berlaku bila? Di mana ni? Di mana tuan-tuan? Kita sekarang di Padang. Oh, ini cerita Padang. Padang mana ni? Padang Manyok. Pai Padang. Ini cerita Padang Mahsyar. Artinya salah satu daripada peristiwa yang akan dilalui oleh manusia, yang mana tidak ada yang akan terlepas daripada proses ini, adalah berbicara dengan Tuhan. Sayukallimuhu rabbuh. Tuhan akan panggil seorang-seorang untuk bercakap dengannya. Ketika ini yang disebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa' mal wala banun. Pada hari tidak ada gunanya harta, benda, wang, ringgit, pangkat dan kedudukan. Hari inilah yang nak bercakap pandai, yang nak sembang pandai, hatang ni bercakap dengan Tuhan, setiap orang. Dan kita tidak akan bercakap beramai-ramai. Dia bukan pergi ramai-ramai, one by one, seorang demi seorang. Tuan-tuan cuba bayang nak sampai turn kita, dan mudah-mudahan kita jadi orang yang awal Tuhan panggil. Men. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Dan di antara kita dengan Tuhan, kata Nabi pada hari itu, walaysa bainahu wa bainahu, di antara kita dengan Tuhan tidak ada turjuman.
Turjuman ni kita panggil translator ataupun penterjemah, artinya orang tengah. Artinya tidak ada pendakwa, tidak ada pembela, tidak ada penyokong, tidak ada pengikut, tidak ada geng, tidak ada kelompok, tidak ada kumpulan. Kesemuanya masing-masing dengan diri masing-masing. Likullim ri'in yawma idzin sya'nun yughnih. Quran kata. Pada hari ini tidak ada guna penyokong, kawan-kawan, sanak saudara, geng, kumpulan, pendukung, orang kanan, orang kiri, orang kuat, kabel. Tak ada. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Kita di dunia kalau ada masalah, angkat telefon, halo lah. Saya untung jugalah jadi orang terkenal ni, walaupun taklah terkenal mana orang. Banyak benda kadang-kadang kita boleh skip, lepas lah pasal orang kenal. Kadang-kadang jumpa polis pun tak pakai topi pun. Yalah nah. Dia nak tahan pun tak sampai hati kan. Kita di dunia ni tuan-tuan, banyak benda kita lepas kerana apa? Mungkin kerana kita kenal seseorang, atau kita ada orang besar di belakang kita kan. Tetapi ketika kita dengan Tuhan, ketika itu tidak ada hartakan orang besar yang menjadi pelindung, yang menjadi penyokong, yang menjadi tempat kita bergantung. Dia juga tidak boleh mengharapkan pengikut dia, apatah lagi pengikut nak mengharapkan dia. Kita bila hidup di dunia ni tuan-tuan, pasal itu kita diajar tidak bergantung kepada manusia. Bukan artinya kita tak buat heran kat manusia. Tak, kita berkawan, kita hormat, kita sayang, kita buat baik, kita layan. Tetapi kebergantungan kita, pengharapan kita, tawakal kita kepada Tuhan. Maka bila kita membulatkan tawakal kepada Tuhan, meletakkan urusan kita kepada Tuhan, maka kecillah manusia pada pandangan kita. Maka kita akan rasa orang tu tak ada apa. Tapi bila kebergantungan kita, hidup mati kita, makan minum kita, kita letakkan di tangan orang, ketika itu hidup kita akan jadi sesak, tuan-tuan. Akidah mengajar kita untuk hidup dalam keadaan la khauf. Kita tak takut melainkan hanya kepada Tuhan. Tak takut ni bukan artinya buat tak heran, kan? Ni hang ni sampai buat tak heran, sampai buat tak reti. Dia kata takut apa? Tuhan kan? Tak. Pasal tu manusia buat kerja bagi betul Buat kerja bagi betul. Jangan kono. Sebab kita, kebergantungan kita, tu'til mulka man tasya', dialah yang mengangkat dan memberikan kedudukan pada manusia. Orang cakap pasal Donald Trump, orang takut lah. Memanglah kita pun adalah pandangan kita kan. Tapi kita, hakikat kita, siapa pun yang duduk pada apa-apa kekuasaan, apa-apa kedudukan, manusia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita selalu ajar orang untuk sebut hasbunallah, cukuplah Allah, sebaik-baik ni'mal maula, sebaik-baik pembantu dan sebaik-baik penolong. Maka kita tak perlu takut lah. Pasal itu tuan-tuan, kalau kita anggap kita boleh lepas di dunia, ya, Nabi bagi tahu di dunia ni banyak orang terlepas. Nabi kata boleh jadi, dalam hadis Nabi sebut, boleh jadi ada orang yang mengangkat masalahnya kepada aku memutuskan perkara yang sebaliknya. Ada orang yang mengangkat urusan mereka itu kepada aku untuk aku putuskan. Dengan kelemahan Nabi yang tidak mengetahui perkara ghaib, hanya mendengar apa yang disampaikan, Nabi bagi tahu boleh jadi dia tersilap.
memberikan hak kepada yang tak layak, mengambil hak daripada orang yang sepatutnya. Kata Nabi, benda tu boleh berlaku pada diri dia kalau Nabi boleh terbuka untuk silap dalam memberikan keputusan, apatah lagi manusia lain. Sebab itu kita kata mahkamah hakim yang mendengar, dia akan mendengar dengan apa yang mampu bagi dia, tapi dia tak tahu hakikat cerita. Apa yang dia putuskan berdasarkan apa yang orang bagi tahu. Kalaulah dia dengar orang tu cakap dan dia yakin orang tu cakap, maka orang itulah yang menang, walaupun mungkin hakikatnya sebaliknya. Sebab apa? Sebab ada pembela, ada orang tukang bercakap, peguam. Tapi di hadapan Tuhan, manusia bertanggungjawab di atas apa yang dia buat. Di dunia ni kita jangan terkejut tuan-tuan, ada orang sanggup tanggung kesalahan orang lain hanya kerana habuan yang dijanjikan. Ada orang sanggup mengaku benda yang dia tak buat dengan alasan ada benda yang akan dia dapat. Tak apalah, artinya orang tu boleh selamat. Dan berapa ramai orang yang kita tahu dia bersalah tapi dia selamat, dan orang yang kita tahu kata dia tak buat salah tapi dihukum. Itu kelemahan manusia yang Nabi kata dia sendiri boleh tersilap. Tapi Nabi mengingatkan kita tentang mahkamah akhirat. Nabi kata, ketahuilah orang yang aku berikan yang bukan haknya, aku tersilap dalam memberikan keputusan, ketahuilah aku memberikan potongan daripada api neraka. Nabi mengingatkan manusia bahawa segala keputusan yang diputuskan di dunia ini tidak akan habis di dunia, tetapi dia akan diadili oleh Tuhan ketika itu. Walaisa bainahu wa bainahu turjuman. Di antara dia dengan Tuhan tidak ada orang yang akan membela dia seperti mana dia dibela di dunia. Ini cerita, bukan sehari dua punya cerita, kan? Kata para ulama, bila proses ni, kita banyak proses kan? Proses kita berhadapan dengan Tuhan, bercakap kita dengan Tuhan, bercakap. Tuhan tanya, kita jawab. Kita jawab, kemudian Tuhan tayang amalan kita. Ketika mana kita melalui proses yang disebut dengan hisab. Kan? Dalam Quran ada sebut tentang hisab. Hisab artinya amalan kita akan dipersoalkan oleh Allah. Okey? Takut tuan-tuan, jangan duk kira dunia. Seterusnya, pasal itu masa kita duk bercakap dengan Tuhan ni, banyaklah soalan Tuhan tanya kan, dan banyak juga Allah benda yang Tuhan buka. Cuma saya nak kongsi sikit lah. Dalam riwayat-riwayat hadis yang lain, ketika kita bercakap dengan Tuhan, ada 2-3 keadaan. Tapi bukan dalam hadis yang kita baca ni, dalam hadis lain lah. Pasal itu kalau kita baca hadis ni, kita kena baca, dia panggil bertema. Semua hadis yang satu tema kita himpun, kita akan nampak gambaran yang lengkap. Ada orang yang dia bercakap dengan Tuhan, dia dengan Tuhan saja, orang lain tak tahu. Artinya ketika Tuhan panggil dia menghadap tu, berdiri di hadapan Tuhan, kan? Berdiri di hadapan Tuhan tu antara dia dengan Tuhan. Oh, orang ni tuan-tuan, tanda besar dia selamat. Kalaulah esok tuan-tuan Tuhan panggil, tuan-tuan tengok tak ada orang, yang ada Tuhan dengan tuan-tuan. Kemudian apa yang Tuhan buat? Tuhan dalam hadis Bukhari, Tuhan buka buku amalan kita. Kada wa kada, kada wa kada, kada wa kada. Kemudian Tuhan tanya, kita dengan Tuhan ya. Tuhan tanya, buat dia ni, buat dak yang ni, buat dak yang ni, betul dak hang buat ni, betul dak hang buat ni. Tuan-tuan, Tuhan ni kalau dia tak buat kerja ni,
pegang tauk ya. Saya ingat tak ada siapa boleh duk petikai. Berimpun ramai-ramai cekok tauk. Kan? Kita pun perasan tak berani nak tanya, awak yang pituk belah nu, patut masuk belah ni. Tapi Tuhan yang kata, Tuhan yang dia sifatkan diri dia, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dia buat proses untuk diadili, dia buat proses perbicaraan untuk siapa ni? Siapa nak petikai dia? Maliki yaumiddin. Hari tu hari milik dia. Apa yang dia nak putuskan untuk kita, apa yang dia nak jatuhkan, apa kesudahan kita, apa kehendak dia ke atas kita, tak ada manusia boleh petikai. Tapi yang kata adil Tuhan ni, dia bagi peluang untuk kita bersoal jawab. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan ulama akidah, tuan-tuan pernah tak terfikir? Ni yang kita duk mengaji, kadang-kadang ustaz duk mengajak kita, kadang-kadang ustaz bila mengajak tu dia baca, kita dengar tu baguslah. Tapi kita kenalah fikir sikit. Janganlah kita berhala-hala lah. Tak ada, sehala macam ni. Tuan-tuan, kita ada buku catatan, kiraman katibin. Semua yang kita buat ni dicatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada yang keluar daripada mulut kita melainkan semua perkataan-perkataan tu semua dicatat lah. Hak baik duduk belah kanan, hak jahat duduk belah kiri. Kita pun mengaji, kita ni ada buku catatan ni. Malaikat ni pi mana semua dia tulis. Itu biasa tuan-tuan. Itu dia panggil bukan KBKK lagi. Yang tu dia panggil KBB, kebetulan. KBKK dia apa dia? KBKK dia tuan-tuan mengkik tanya ustaz tu. Ustaz, satu soalan. Apa dia? Tuhan tulis buat apa? Tulis buat apa catat baik buruk ni? Bukan dia tahu segala-galanya. Dia tahu, wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kamu. Qala inni a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Apa yang kamu nampakkan dan apa yang kamu sembunyikan, semua aku tahu. Tuan-tuan, catat ni beza orang yang tak tahu dengan beza orang yang masalah lah. Kena catat. Macam pegawai masjid mai, kita kena catat pasal banyak juga yang tuang. Dia ada masalah. Pasal tu ada buku Jabatan Agama buat, siapa mai kena tulis nama. Pasal buku ni Jabatan Agama nanti boleh panggil, ni rekod tak bagus ni, banyak bonting ni. Kan? Pasal tu kita buat panskap semua tu pasal apa? Pasal hak yang nak cek tu nak guna. Yang nak cek kita Tuhan. Takkan Tuhan pun bergantung pada buku. Kau tuan-tuan tak pernah fikir? Kena fikir pasal ada kesan dia. Ni kalau buku tak ada jadi ke mana? Katalah malaikat tu pergi hilang buku tu. Jadi ke mana? Tak mungkin lah. Tapi buku ni bagi kita, Tuhan tidak berhajat kepada makhluk. Kan kita mengaji dalam akidah. Kerana Tuhan jadikan buku itu bukan untuk dia tengok, tetapi untuk dihempuk atas kepala kita. Dan kalau kita fikir pun, kalaulah Tuhan panggil, mat, hang buat buku tak ada. Buku tak buka, buku tutup. Tak ada apa, kosong. Hang buat kan? Agak-agak tuan-tuan boleh tuan-tuan kata, doa saya tak buat Dengan pulih pun tak dan tanya, kita mengaku dah. Kan pulih bawa masuk dalam bilik, buka lampu sikit, kipas buka nombor 2. Dia biar dulu, dia akan masuk interrogate lagi dia panggil kan. Pulih duduk, dia kata betul cik, saya buat cik, tapi bukan saya seorang. Nanti dulu. Tak tanya. Kan? Tambahlah ada CCTV. Kan?
Tuhan panggil kita. Kalau dia tuduh, pertama, tuan-tuan, pertama kalau tak tulis pun tak ada masalah, tapi dia tulis. So kita jawab, dia tulis tu untuk kita. Kok kita tak mengaku, betul tak? Kok kita tak mengaku, kata kita buat. Pasal hadis Bukhari dia tanya, hang buat tak? Kok kita tak mengaku, buku tu ada. Tapi yang kita tak mau nak mengaku, yang kita nak kecoh ni Tuhan. Kalau kata macam kita kata Tok Imam tadi, dia tak tulis, ataupun dia main kecoh kat atas, dia tanda jabat agama tak tahu, ataupun dia kata saya mai, tapi buku hari tu Tok Bila buat balik lepas. Nak kata apa? Menunjukkan bahawa betapa besarnya peluang yang Tuhan bagi untuk kita mempertahankan diri kita. Dia catat buku tu dan dia bagi kita tengok. Kok dan tak ada kok lah. Boleh tuan-tuan kata kok lah Tuhan saja nak buat daya. Kok kita tak buat, dia kata kita buat. Mana bukti? Dia buat buku bagi. Buku itu hujah ke atas kita. Maka dalam hadis Bukhari tadi ni, Tuhan pun tunjuk. Tapi yang menariknya, yang dia dengan Tuhan tu, semua yang Tuhan tayang tu dosa kecil. Dia pun mengaku lancak. Ya saya buat. Dia nak cepat tau. Pasal dia nak tengok hak besar. Tu dalam hadis Bukhari tu. Lepas tu dah habis dia mengaku tu, Tuhan pun kata okey, selesai. Dia tanya tuan-tuan, dia tu siapa? Boleh jadi tuan-tuan, boleh jadi saya. Dia tanya, tak habis lagi kot, ni baru dosa kecil, dosa besar. Tuan-tuan, dalam hadis yang Bukhari tadi ni, kalau Tuhan tak tunjuk, artinya apa maksud dia? Dia tanya, mana dia hak besar? Dia buat mengaku. Pasal dia pun, tuan-tuan, bila habis dosa kecil, dia duk tak selamat, dia duk tak seronok kan? Pasal dia duk tahu. Melainkan kalau besar tunjuk, kecil tunjuk, selesai. Pasal hak yang kecil semua Tuhan ampun. Okey, Tuhan kata hang buat baik ni, padam maknu, okey, padam pun selesai lah, tak ada. Dia tak selamat lagi, dia kata hak besar. Tuhan kata hak besar tak ada. Artinya dosa besar dia Tuhan sudah ampun. Macam mana Tuhan ampun dosa besar kita? Oh, banyak. Pertama, di antara dosa besar yang Tuhan akan ampun, dosa besar yang dilakukan dalam keadaan tertutup. Nabi kata kullu ummati mu'afa, seluruh umatku Allah ampunkan dosa-dosa besar dia, melainkan orang yang menjaharkan, orang yang membesarkan, orang yang membuka dosa dia. Jadi orang yang Tuhan bercakap dengan Tuhan ni, kita dengan Tuhan je. Dia ni siapa dia ni? Agak-agak tuan-tuan, siapa dia ni? Dalam hadis, orang yang bila Tuhan buka dosa dia di hadapan dia sahaja, orang yang menutup aib orang. Orang yang bila Tuhan panggil, berdua dia dengan Tuhan dia. Orang ini ketika di dunia dahulu, orang yang menutup aib orang. Dalam riwayat Muslim, Nabi kata apa? Man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Dalam hadis Muslim, man satara musliman fid dunya, sesiapa yang menutup aib orang lain, termasuk aib orang lain ni siapa? Aib Muslim. Man satara musliman, siapa yang tutup aib orang Islam, termasuk diri kita.
Pasal tu kita ni tak boleh cerita hak aib kita. Hak jahat kita tu tak payah duk cerita. Ini mai awal, ustaz tak mai, maghrib tak bang, duk dengan kawan dia. Ish, waktu ni dulu aku duk main takraw, duk sepokkan kera maghrib. Jangan buka. Jangan buka. Itu aib. Perangai tu bukan perangai bagus, perangai tak guna. Perangai tak guna, tak payah duk cerita. Pasal tu ada orang mari jumpa Nabi. Dia kata dia buat perbuatan yang tak elok dengan satu orang wanita. Nabi macam buat-buat tak dengar tau. Macam Nabi tak mau nak ambil bab lah. Umar kata Allah telah menutup apa yang hang lakukan semalam. Siapa pun tak tahu. Kami pun tak tahu. Nabi pun tak tahu. Yang hang mai buka buat apa? Umar kata yang hang mai duk buka buat apa? Sampai orang lain semua tahu. Daripada orang tak tahu sampai orang tahu. Bukanlah kempen tuan-tuan buat tapi sengak-sengak. Dah lah nak ceritanya. Tak payah duk buat langsung lah. Umar kata. Cuma Nabi tanya dia, sembahyang subuh tak begitu ni? Dia sembahyang. Allah ampun lah. Kan? Esok siapa main subuh tanya, hamba apa semalam? Allah tutup. So kita tuan-tuan, hak yang tak ada kaitan dengan kita, tak payah duk pergi londeh ke orang. Tak payah duk pergi buka. Yang tidak ada kaitan, tidak ada kegunaan, tidak ada apa sangkut apa, tak payah duk buka. Pasal apa? Pasal kita nak bercakap dengan Tuhan, kita berdua ya. Siapa nak bercakap dengan Tuhan dia berdua-duaan, orang lain tak tahu apa yang berlaku, jangan duk buka londeh orang di dunia. Tapi kalau dia kawak masuk mai balas duit masjid, kita mai kita tuk siok nampak dia duk balas, belah keluar tu imam tanya, ada siapa-siapa nampak tak kawak mana pecah tabung ni? Kita nampak tapi kita duk terngiang-ngiang man satara musliman fid dunya satar. Kita pun buat sengak. Tu imam tengok kita pelik. Awak Haji nampak ah? Tak nampak ah tu imam. Pasal dia nak berdua-duaan dengan Tuhan. Hak tu memang dia lingkup awal. Hak dosa macam tu kita memang kena bongkar. Tuan-tuan kena beza lah. Sakut saat ni salah faham pergi sengap semua. Kan? Laki bubuh bang kena sebiji demen mata. Pak mentua mai, awak minah tak ada apa terantuk peti habaq lah kata laki bubuh habaq. Dia tak boleh aib laki elok lah. Lepas tu nak tunggu mati. Bukan, artinya ada benda dosa. Pasal tu dosa ni dibahagikan, ada dosa individu dengan dosa awam. Kalau dosa itu bersifat awam, ada kaitan dengan orang, buka. Dia ni kawak ke, perogol ke, tak boleh harap ke, muka tak guna ke apa ke, yang mana dia boleh bagi kesan pada orang, kita bongkar. Tapi kalau dia seorang-seorang tak ada kaitan dengan kita, perbuatan dosa dia tu tak ada masalah dengan kita, tak payah buka. Satu kes lagi, Tuhan akan buka dosa kita, perangai kita yang sebenar di hadapan manusia keseluruhannya. Pasal itu tuan-tuan, kalau Tuhan bukalah aib kita, kita hidup ni pasal Tuhan tutup lah. Kalau Tuhan buka apa perangai kelaku kita yang sebenar, tuan-tuan ni lagu mana yang sebenar, saya ni lagu mana wajah yang sebenar, astaghfirullah, tak main mengaji. Pasal tu Nabi doa, Allahumma astur aurati. Kita ni harap satu ya, Tuhan tak bukalah aib kita. Dan Tuhan tak akan buka aib kita kalau kita tak pergi buka aib orang. Pasal itu saya nak komen sikit kan kita dalam suasana orang politik.
hang londeh aku londeh hang. Waktu tu kita siapa yang paling pandai londeh orang, dia tulah yang hebat. Londeh habis, bukan kata londeh kawan tu lah, dengan bini kawan tu dia londeh, dengan anak-anak habis dia londeh. Sampai orang yang dah mati berpuluh tahun pun dikorek londeh. Kita ni, saya sebut lagi tuan-tuan, bagi buka minda sikit lah. Kita ni tidak akan matang. Kita sebagai rakyat ni, kita bukan pemimpin, kita ni rakyat, kita ni orang bawahan ni. Kita bukan nak tahu hang perangai lagu mana, hang perangai lagu mana. Kita nak tahu orang bawah ni nak tahu apa. Tuan-tuan nak tahu apa? Kita nak tahu apa hang nak buat bagi kat kami kalau kami pilih hang. Kami nak tahu waktu ya. Orang bawah ni politik matang ni, politik yang orang cerdik ni, dia nak dengar hang boleh bagi kami apa. Okey, hang kalau kami pilih hang nak bagi apa? Kita nak dengar waktu, bukan nak dengar hang punya perangai, hang punya kelaku. Ini dulu sampai kawan tu makan berlemuh tangkap gambar. Perangai apa ni? Boh pula dalam mak tengok pemimpin apa ni makan berlemuh. Makan berlemuh tak ada kaitan. Kalau cerdik mentadbir, makan elok tapi duduk balas ke atas tak guna juga. Pasal tu politik kita tuan-tuan. Tuan-tuan ni nak orang bawa rakyat ni kena ambil tahu juga. Pasal itu tuan-tuan tak payah duk tahu kehidupan dia. Yang pentingnya apa yang dia buat untuk kita. Sebab manusia ni kalau kita cari, kalau kita selok, kalau kita bongkar, kita akan jumpa. Tuan-tuan duduk di bawah, tak ada siapa nak selok. Cuba tuan-tuan duduk atas. Macam orang naik pokok nyok. Dia naik pokok nyok, pakat duk kata kat bawah, jaga betul landai. Pasal depa duk di bawah, cuba depa naik. Macam saya yang bercakap ni Yang bercakap ni semua mata tengok saya, cari salah. Tuan-tuan ada orang cari salah pasal duk di bawah. Nak bagi orang bercakap tentang tuan-tuan, mari duk tang ni. Mari berceramah sekali. Pasal sebulan tak habis. Maka sebab itu orang beriman, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jangan bersabar, bukan urusan kita. Okey? Seterusnya, kita takut tuan-tuan, kita nak bercakap dengan Tuhan ni, kan? Dalam riwayat yang lain Nabi kata apa? La tazul, dalam riwayat Tirmizi daripada Abu Barzah Al-Aslami, sahih. La tazul, tak berganjak. Kita baru nak cerita ni panjang ni. Tebang lu saya dah cerita. Habis satu sikit tadi ni. Panjang ni dia bersyarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah,
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So kita kena sambung, kita kena concentrate, fokus sikit. Okey. So pertama, hisab di antara kita dengan Tuhan. Tuhan tanya, kita jawab. Banyaklah soalan, antaranya Tuhan akan tanya tentang dosa kita, Tuhan minta kita mengaku, dan di sini juga sebahagian besar daripada manusia diampunkan dosa dia. Di sini ketika hisab ni, Tuhan bagi tahu dekat dia segala dosa yang dia buat diampunkan. Dan di sini juga kata para ulama, berlakunya tuntutan-tuntutan yang tidak selesai di dunia. Pasal proses tu satu kan. Okey? Kemudian bila dia duduk berhadapan dengan Tuhan ni, bercakap dengan Tuhan ni, manusia ni fayanzuru ayman minhu, dia beralih belah kanan. Oh kan, biasa ni memang tabiat manusia. Bila ada orang depan dia kan, dalam keadaan dia takut apa semua ni kan. Sebab itu sebahagian ulama tafsir, pasal apa dia beralih kanan, dia beralih kiri ni, dia nak lari. Sebahagian pensyarah ataupun orang yang menghuraikan hadis ni, bila Nabi kata dia beralih belah kanan, dia beralih belah kiri kan, artinya dia dalam keadaan nak cari ruang kok mana dia nak lepas. Tapi bila dia tengok belah kanan, ayman minhu, kanan ni ada dua makna. Kanan dia ataupun kanan tempat dia duduk tu, kan? Okey, artinya sebelah kanan hamba tu, al-ab, kanan dia, maknanya dia tengok belah kanan dia, ataupun kanan tempat dia duduk, artinya arah kanan lah, tapi bukan dia punya ni kan. Apa yang dia nampak sebelah kanan, yang duduk di belah kanan, tak kira lah kanan dia ke kanan tempat tu ke, ada dua maksud. Satu, kanannya, kanan hamba tu, kanannya, kanan tempat hamba tu berdiri. Ada dua maksud. Fala yara syai'a, dia tak nampak apa-apa pun. Illa syai'an. Ini yang saya duk peringat kat tuan-tuan banyak kali, ustaz-ustaz lain pun sama. Apa dia? Melainkan illa syai'an qaddamahu, apa yang telah dia lalui. Qaddamahu ni qadam, kaki kan, quratul qadam, bola kaki, bola sepak kan. Dalam Quran kata apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Perkataan tu tuan-tuan kena ingat lah. Wa atharahum, dia beralih belah kanan, dia tengok bekas langkah dia. Qaddamu, past tense, yang telah dia lalui, yang telah dia langkah, yang telah dia jalani, itu belah kanan. Fayanzur thumma yanzur ash'am, dia beralih belah kiri, juga dia melihat bekas tapak kaki dia, atau bekas laluan, atau bekas jalan dia. Ma qaddamuhu kan. Okey,
Kata para ulama, yang sebelah kanan tu apa dia? Min amalihi as-salih. Min amalihi as-salih. Tuan-tuan, Quran ni bila dia nak cerita kebaikan, amalan salih, dia selalu simbol, dia selalu wakilkan dengan kaki. Apa yang telah kita tinggalkan, apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita jalani. Qadam, apa yang telah kita. Pasal tu kan, apa? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Kan pada hari di mana bumi akan menceritakan tentang keadaan dia. Keadaan apa? Keadaan kita ketika hidup dan berjalan di atas dia. Sebab manusia ni, dia nak buat baik, dia kena guna kaki dia. Dia nak pergi sedekah, dia nak pergi semayang, dia nak pergi umrah, dia nak. Kaki ni mewakili jalan mana yang dia. Pasal tu Quran ni dia akan guna jalan kaki, kan? Dia tunjukkan kepada kamu dua jalan, dan kakilah yang akan memilih untuk dia jalan ke mana. Okey. So kaki kita ni ada jam tau, ada orang jual jam. Jam kira jalan. Berapa ribu kita jalan tau. Langkah, berapa ribu langkah yang kita dah berjalan sehari. Kita pakai di sini kan. So berapa ribu langkah yang tuan-tuan berjalan sehari tu dia tahulah. Kalau tuan-tuan duduk leno saja, mungkin 10. Yang 10 tu pun tempat tidur, pergi meja makan. Kalau hok main masjid ni banyak. Main masjid pun nak langkah apa bawa kereta. Pasal tu kita ni banyak mati tak tahu mana-mana mati lah. Kena berjalan juga kadang-kadang. Okay. Menariknya, kalau dia boleh, tapi payah jugalah, dia boleh buat table inilah, belah dua. Satu langkah kebaikan, satu lagi langkah kejahatan. Tu cantik lah. Tapi mukuk mesin tu tak boleh nak trace kot. Artinya dia hanya bagi purata. Hari ni tuan-tuan berjalan sebelum nak lena 20,000 langkah. 20,000 langkah. Mungkin 15,000 tu hala tak guna. 5,000 je hala baik. Masjid, apa lagi? Yang lain tu semua sembang bohong, kan? Pi mana. So takut tak? Takut tak? Hari ni macam hari ni. Tuan-tuan cuba, sebab langkah ini akan dikira. Kan? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami akan menulis langkah mereka. Pasal tu saya baca cerita kat tuan-tuan kan, kisah Urwah bin Zubair yang kaki dia kena kerak tu. Bila orang buat main kaki tu, lepas kaki dia kena kerak tu, Urwah bin Zubair, anak Zubair ibn al-Awwam, anak kepada Asma, adik kepada Abdullah bin Zubair. Ni semua keluarga Ahlul Jannah kan. Dia buat minta kaki dia buat main. Ada orang tanya, kaki ni nak buat ke mana kalau kerak? Kapan bunga rampai takbir 4 kali. Dia yang kita ke bumi ni orang, jasad. Kalau tuan-tuan kencing manis, orang kerak jari ke, kerak kaki ke, bungkui, tanam itu tak payah duk mandi apa ngarut nah. Ada juga kan. Saya mungkin takut kot tuan-tuan pergi buat batu nisan. Buat batu nisan. Okey, cuma kalaulah kata tuan-tuan ni orang kerak 20, anggota lain tak jumpa apa batang hidung, bolehlah kalau nak kapan ke apa kan, ada. Tapi ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi kaki kalau kerak simpan lah kan. Ini tuan-tuan kalau sembahyang Allahu Akbar, kaki siapa? Kaki aku. Okey. So belah kanan dia min amalis salih, amalan kebaikan dia. Belah kiri dia min amalihi as-sayyi, daripada amalan kejahatannya. Kan? Thumma yanzuru tilqa, kanan kebaikan, kiri keburukan. Sebahagian ulama kata bukanlah simbolik,
maknanya nak cerita kata adalah pahala dengan dosa tu. Dia pun beralih depan. Agak-agak tuan-tuan depan ni dia nampak apa? Dia bila dia tengok belah kanan kebaikan dia, di sini manusia dah boleh jangka dah dia punya keputusan. Tuan-tuan nak tengok belah kanan banyak, belah kiri banyak, ni bukan ada siapa-siapa yang boleh bantu tuan-tuan. Manusia ni wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia hanya bergantung kepada amal perbuatan diri dia sendiri. So nak menentukan banyak kanan banyak kiri itu tuan-tuan bukan orang lain. So dia tengok belah kanan, dia tengok belah kiri tak boleh lepas, dia tilqa, dia mengadap belah depan. Harran nar, dia melihat neraka. Tuan-tuan, ulama kata pasal apa neraka duduk depan? Pasal neraka tak duduk belakang. Belakang dia tak boleh kan? Pasal apa neraka duduk depan? Sebahagian para ulama kata apa? Kerana tidak ada manusia yang terlepas daripada neraka. Kalau dia tak masuk sekalipun, tetap dia kena lintah. Sebab dia punya apa dia panggil tu, plan lah. Dia punya gambaran site tu, neraka di atasnya titian sirat, di sebelah sana tu tak ada manusia yang boleh. Dia kata ada jalan lain yang kita tak lintah neraka. Mungkin susur keluar, exit. Maknanya kita sampai dekat titian sirat tu, neraka tu, dia macam susur keluar, kita keluar melencong lepas, lega. Tak ada. Pasal itu bila tilqa, tuan-tuan, bahasa kita pun sama. Hang jangan ingat hang boleh lepas, hang akan berhadapan dengan aku. Berhadapan ni bukan bahasa berhadapan ni artinya hang tak boleh pergi ke mana. Itu bahasa tu, janganlah bendui sangat. Tak ada orang kata hang jangan duk ingat hang boleh lari, hang akan berkebelakangan dengan aku. Tak benar. Panglima Melayu hebat pun tak guna bahasa tu. Berhadapan ni bukan makna berdepan kita. Tuan-tuan faham? Hang akan berhadapan dengan aku, hanya lari ke mana? Artinya hang tak akan boleh lepas daripada aku. Demikian ulama mensyarahkan tilqa, menghadap itu tidak ada manusia yang boleh selamat daripada dia berhadapan dengan neraka. Sama ada dia masuk, kalau dia tak masuk sekalipun, dia tetap kena lintah. Tuan-tuan, neraka ni dia bukan gaduh masuk. Kan kita baca dalam hadis Bukhari kan, satu orang tu dia dah keluar dah, cuma muka dia duk mengadap. Haba tu membakar. Bukan hangat, membakar. Sampai dia minta kat Tuhan, boleh tak kali muka dia pergi ke belah lain. Nampak? Okey. So Tuhan pun pelepah. Macam mana nak lepas? Nabi bagi tahu. Hampa beralih belah kanan tak boleh pergi, hampa beralih belah kiri tak boleh pergi. Depan hampa neraka, Nabi sebut lekeh. Walau bisyikit tamrah. Kalau hampa nak selamat, kalau hampa tak mau sangkut, Nabi bagi tahu kan, ayyaqiya, kalau kamu nak selamat daripada situasi ni, situasi belah kanan tak lepas, belah kiri sangkut, depan neraka, Nabi telah bagi solution penyelesaiannya. Buah kurma sebiji. Untuk keluar daripada situasi ini, untuk selamat daripada keadaan ini, untuk tuan-tuan tak berada dalam keadaan ini, Nabi kata buah kurma sebiji. Ulama kata apa? Bukan sebiji, setengah pun boleh.
Sebahagian ulama kata setengah pun tak gaduh. Bimiqdar. Nabi kata, ulama kata, Nabi sebut sebiji itu besar, tapi sebenarnya Nabi maksudkan apa sahaja yang hampa ada. Pasal apa Nabi sebut sebiji? Ni cuba habaq mai kat saya, siapa yang sebiji pun tak ada. Pasal itu dalam hadis Nabi kata apa? Mana-mana rumah yang tak ada kurma, maka ketahuilah rumah itu adalah rumah orang miskin. Pasal kurma ni apa dia? Zaman Nabi kurma ni makanan murah. Pasal itu orang duk kata sunnah makan kurma, sunnah makan kurma. Sebenarnya tak sunnah. Pasal apa? Pasal Nabi makan kurma pasal murah. Lah kurma apa? Kurma ni makanan orang kaya. Nabi kalau dia hidup pun dia tak mampu makan kurma. Dia kata kurma Nabi tu. Tuan-tuan faham tak? Kan ada kurma Nabi. Kalau Nabi hidup, dia tengok kurma yang dia kata kurma Nabi tu, dia pun tak mampu makan. Bawa 100 kilo. Nabi dia balik rumah apa pun tak ada, tiba-tiba boleh beli kurma 1 kilo 100. Lepas itu dia berkata ni kurma Nabi. Kurma Nabi, Nabi makan habis dah tu kurma hang. Pasal itu, sebab tu saya kata sunnah bukan makan kurma. Sunnah makanan yang mudah dan murah. Apa-apa makanan yang mudah dan murah itulah sunnah. Walaupun tidak namanya kurma. Kan? Ha? Tapi kalau kurma mahal dia tak sunnah. Kan? Pasal itu, tapi Allah kalau kita picit rumah orang tak ada kurma, miskin. Tak boleh. Artinya Nabi nak bagi tahu, apa dia kata ulama, untuk selamat daripada neraka tak ada jalan lain. Pertama, bisadaqah, dengan jalan sedekah. Nak selamat daripada neraka tak ada jalan lain, tak ada jalan lain. Jalan sedekah. Dan untuk masuk Tuhan ni, dia bila dia buat tu memang teli tau. Untuk lari dari neraka tidak ada jalan lain melainkan sedekah. Nabi pun tak sebut selamatlah diri kamu daripada neraka bisalah, bisaum, bil hajj wal umrah, dengan solat, dengan haji, dengan umrah, dengan puasa. Tak, tapi bisadaqah. Bisadaqah. Pasal apa? Ni tuan-tuan, semayang 13 rakaat, 22 rakaat orang boleh buat betul tak? 20 ringgit boleh bagi? 20 ringgit boleh bagi? Kalau orang tanya, hang nak semayang 13 rakaat ke ataupun hang nak buh dalam tabung masjid 20 ringgit? Dia kata aku semayang 13, kalau tambah lagi 2 pun boleh 15. Tapi nak bagi 20 nanti aku fikir lu. Amalan ni dia bukan tengok. Tuan-tuan, amalan ni dia kata Al-Imam Izzuddin Abdul Salam dalam kitab dia Qawaidul Ahkam. Dia kata amalan ni bergantung kepada berat kita. Berat ni bukan erti kata berat buat tu. Berat nak lawan perasaan tu. Pasal tu semayang yang paling berat semayang apa? Tu nak balik kata larat lah. Semayang yang paling berat semayang apa? Subuh. Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Kalau nak kira rakaat hak mana banyak? Zuhur. Tapi pasal apa subuh berat? Kerana dia bukan melihat kepada bilangan rakaat, dia melihat kepada mujahadatun nafs. Kita nak mangkit lohok tak gaduh. Memang tak gaduh, duk celik dah. Tapi kalau ada juga orang tak mayang lohok memang teruk, tak guna, tak tahu nak kata. Subuh kalau orang tak mayang kita boleh terima orang kita. Pasal ikut dia tidur. Tapi lohok orang tak semayang, hang ni memang tak ada harapan. Subuh 2 rakaat, tapi Nabi kata subuh ma'athqal, paling berat. Sebab tu duk kira nak lawan tu. Pasal tu sedekah ni berat berbanding salat, berat berbanding ibadat-ibadat lain. Pasal apa? Pasal perasaan tu. Saya tuan-tuan nak semayang 4 rakaat isyak, kan gaduh, ingat dia. Tapi kalau minta 4 ringgit, tak payah 40, 4 ringgit. Dia kata, okey ustaz, dia
Bau tak bau. Dia nak kata. Baik kan. Kita tak payah duk buang lah tuan-tuan. Kita meniaga kita tahu. Berapa? RM5? Loh, RM5. Tak boleh kurang. RM5 tak kurang. Kan? Macam jual buah dokong. Kawan tu kabat antara hidup dengan mati. Turun mai kengga ketik. Kita minta kurang. Tak payah kira sedekah. Kan? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tak rahmat kita insya-Allah.